Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, insya-Allah pagi ni insya-Allah kita mulakan untuk mengetahui beberapa ayat dalam Quran yang mencerita tentang puasa, tentang berpuasa. Jadi saya akan baca dia punya maksud, terjemahan daripada ayat Quran. Lebih kurang ada dalam beberapa surah dalam Quran yang berkaitan dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Wahai orang-orang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Dalam surah Al-Baqarah ayat 184 lagi Allah berfirman, puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka. Itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Ni surah Al-Baqarah ayat 184. Dalam ayat 185 dalam surah Al-Baqarah lagi, Allah SWT berfirman yang bermaksud, wahai yang diwajibkan kamu berpuasa. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, tengok anak bulan Ramadan, atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan. Allah mudahkan bagi orang sakit dan orang musafir. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Kita kena jadi orang yang sentiasa bersyukur pada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Allah berfirman lagi, ini semua ayat-ayat dalam Quran yang mencerita tentang puasa. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa, pada malam hari berpuasa, bercampur, yakni bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri sendiri, lalu ia menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Maka sekarang setubuhilah isteri-isteri kamu dan carilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih, yakni cahaya siang, dari benang hitam kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Ini surah dalam Al-Quran. Allah mencerita tentang puasa. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam maghrib. Ini yang kita berpuasa sampai maghrib tu. Daripada waktu fajar. Dan
Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam maghrib, dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beritikaf di masjid. Itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu menghampirinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat hukumnya kepada sekalian manusia supaya mereka bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah lagi ayat 196. Kita boleh rujuk pada Quran ya. Ini semua ayat terjemahan daripada Quran. Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Jadi kita disuruh untuk menunaikan ibadat haji dan boleh buat umrah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang mudah didapati, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang kamu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah, yakni dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya kemudian. Wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat, yakni mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal, yakni menetap di sekitar Masjidil Haram Mekah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya. Jadi kita telah dengar ayat-ayat Quran mengenai puasa. Mudah-mudahan kita boleh rujuk pada surah-surah tersebut dan kita boleh baca dan kita boleh faham. Ini baru terjemah dia lah daripada ayat Quran. Kita akan sambung lagi, ada beberapa ayat lagi dalam Al-Quran kemudian mengenai puasa yang berkaitan dengan puasa. Okey, semoga Allah bagi taufik untuk kita dapat amalkan dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.